أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya 60. Ya, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancuklah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa-apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemerdekaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh. Ayat-ayat ini masih lagi mengisahkan kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi, bangsa yang paling banyak dipilih nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bangsa yang diberi kelebihan, kerana mereka banyak raja-raja, pemimpin-pemimpin. Allah Ta'ala menolong mereka dengan tanda-tanda kebesaran yang banyak. Sebelum ini, kita baca bagaimana Allah menurunkan al-manna was-salwa, makanan yang turun dari langit macam air embun yang rasanya manis. Al-man rasanya manis. Orang jual obat tawar tu bukan man, nama nak jual obat je. Al-man ialah yang turun macam air embun. Masih ada lagi di Iraq, di Iran, di selatan Turki. Di Mekah ada jual. Rupa dia putih dicampur dengan tepung. Manis, itu al-man. Al-man yang sebenar. As-salwa. As-salwa ialah burung yang besar burung puyuh atau besar sikit. Macam burung sita kita. Tapi bukan burung sita.
yang rasanya lazat, burung yang mudah ditangkap waktu siang hari. Rezeki yang Tuhan beri kepada Bani Israel. Bila mereka sudah ada makanan, mereka memerlukan air. Allah Ta'ala kurniakan air ketika mereka sesak selama 40 tahun di Padang Sinai. Wa idh sarqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah apabila Musa meminta air minum untuk kaumnya, lalu kami berfirman, wahai Musa, pukulkan tongkatmu pada batu. Pukul tongkat di batu, maka terpancar daripada 12 mata air, mengikut 12 kabilah kaum Bani Israel, 12 keluarga. Anak-anak Nabi Yaqub 12 orang, 12 kabilah. Keluar mata air 12. Tiap-tiap kaum mengetahui tempat minum mereka. Makanlah kamu dan minumlah kamu dari rezeki Allah. Jangan kamu menyebarkan kejahatan di atas muka bumi. Ini perintah Allah. Setelah Allah Ta'ala sesakkan mereka 40 tahun, mereka diberi minum, diberi makan, makanan yang lazat. Minuman secara mukjizat. Bila mereka memerlukan air, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pukul tongkat dia pada batu. Ulama-ulama tafsir khilaf. Batu ni apa pula batu ni? Berlawan ulama tafsir. Kerana Quran tidak menyebut batu tu di mana, apa batunya. Ada ulama mengatakan di mana saja tempat mereka berhenti nak air, Nabi Musa katok di tongkat. Keluar selalu 12 mata air. Di mana tempat batu itu? Pak berhenti. Satu riwayat mengatakan batu yang diambil di Tur Sinai. Tur Sinai. Ada mengatakan panjangnya, lebarnya segi lebih saja. Dibawa di atas lembu. Lembu jantan letak atas belakang. Ada ulama mengatakan batu itu besar, panjang lagi, berdepur, berserta lah, panjang, letak atas belakang lembu. Bila siapa nak minum air, Nabi Musa katok batu itu, keluar 12 mata air. Ini mukjizat. Quran tak menyebut batu itu di mana. Itu cerita Israeliat. Disebut dalam hadis kisah Nabi Musa dengan batu juga. Ada ulama mengatakan batunya ialah bila Nabi Musa disebut dalam hadis, kisah dalam hadis. Ini kisah dalam hadis. Bila mandi, Nabi Musa mengasingkan diri daripada orang ramai. Nabi Musa ada maruah, mandi jauh pada orang ramai. Kerana zaman dulu tak ada bilik air macam sekarang. Apalagi sesak di padang pasir. Nabi Musa mengasingkan diri daripada orang ramai. Tiba-tiba Bani Israel mengatakan, pasal apa Musa ni dia lari jauh pada orang mandi, dia malu, batu dia buruk. Ini cerita Bani Israel. Mereka menghina Nabi Musa alaihi salam. Sebab tu Musa ni jauh pada orang sebab batu dia buruk. Takut orang nampak batu dia. Sampai begitu sekali ini Bani Israel punya kerja. Lalu mengikut riwayat hadisnya, Nabi Musa bila nak mandi letak pakaian di atas batu. Dan tu dia mandi telanjang lah, tak pakai kain sahang lah. Bahas pula makruh tak makruh, itu cerita lain. Itu kitab Jawi pula tu. Makruh tak makruh dia telanjang. Nabi Musa mandi dan letak pakaian di atas batu. Sudah mandi, nak ambil baju, batu lagi. Tuhan nak tunjukkan Nabi Musa tak buruk pada Bani Israel. Nabi Musa tidak cacat. Nabi Musa nak ambil batu menocak. Baju aku tu Musa tu. Kejap, melocak. Sehingga orang tengok dia tidak buruk, tidak cacat. Baru boleh ambil baju mereka tu. Ada ulama mengatakan batu itulah yang dibawa
yang dibawa letak di atas belakang lembu, dan bila mereka dahaga, Nabi Musa katak keluar dua belah mata air. Ini semua cerita, sebahagiannya Israeliat, sebahagiannya hadis. Quran tak sebut, ikut pandanglah batu apa-apa pun. Yang pentingnya ialah mukjizat Nabi Musa AS yang ditunjukkan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, makanlah kamu apa yang Tuhan beri pada kamu. Alman, makanan yang lazat, yang manis macam air madu. As-salwa, burung yang lazat rasanya, yang memberi kesihatan kepada kamu. Makanan yang bernilai, yang mutunya tinggi. Ayat secara mukjizat. Wa in qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Ingatlah wahai Bani Israel, dan ingatlah wahai Bani Israel, bila kamu berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tak sabar dengan makanan yang sama je. Pula tak sabar je, mulah dok naik alman asluah sama. Hak tula. Mai hak tula apa benda ni? Tak syukur pada nikmat Allah SWT. Ini kaum Bani Israel. Dan sebab itu ma'aban Nabi SAW qad in akalahu in ahabbahu akalah wa in karihahu taraka. Nabi SAW tak pernah mencela makanan. Ini sifat Nabi kita, tak cela makanan. Kalau Nabi kenal, Nabi makan. Nabi tak kenal, Nabi tak makan. Tak kata makanan ni tak pakai, Nabi tidak cela makanan. Ini antara akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tak makan. Contohnya bila sahabat-sahabat menghidangkan dhab. Bila Khalid bin Walid dan rakan-rakan dia tangkap dhab. Dhab, lalu mereka panggang dhab, dia perut Nabi. Nabi kata, kulu fa in nafsi ta'afu, kulu fa innahu laysa min ardi qaumi. Nabi kata, kamu makanlah, kata Nabi. Aku tak nak makan. Natang ni tak ada negeri aku, kata Nabi. Aku tak rasa makanan ni. Makanlah. Hadis ni menghalalkan tu. Nabi tak makan. Menghalalkan tu, Nabi tak makan. Orang Badui makan tu, Nabi tak makan. Boleh orang Melayu, tu ni khasiat lebih pula. Ni Melayu pula. Tak ada ke lain ke khasiat dia? Tak ada. Tu lah habis khasiatnya. Khasiat nombor satu, tenaga batin. Akhlak tak ada, iman tak ada, apa asal tenaga batin itu ada. Ini perangai orang Melayu kita. Tu perangai Melayu. Tak ada mikir benda lain. Jadi Bani Israel jemu dengan makanan yang satu. Fad'u lana rabbaka yukhrijana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha. Lalu mereka berkata, wahai Musa, doa pada Tuhan kami. Doa untuk kami pada Tuhanmu. Doa pada kami pada Tuhanmu. Macam Tuhan Musa je, bukan Tuhan dia pula. Ini Bani Israel percaya pada kebendaan, pada Tuhan kita semua. Tuhan kita semualah. Ini ud'u lana rabbak, doa untuk kami pada Tuhanmu. Pada Tuhan kami lah, Tuhan kita semua. Kita alhamdulillah rabbil alamin bila kita sembahyang. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tuhan kami, ini Tuhanmu Musa. Ini perangai bokok kaum Bani Israel. Ucapan pun tak ada. Wahai Musa, doa pada kami, pada Tuhanmu untuk kami. Yukhrijana mimma tunbitul ard, supaya keluarkan pada kami apa yang tumbuh di bumi. Min baqliha, daripada sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Buah dan makan alman asalwa. Minta bawa sayur-sayuran, iaitulah jenis daun, jenis sayur-sayur. Wa qithaiha, dan timu batang. Minta timu batang. Wa fumiha, dan fum. Fum ni kebanyakan ulama mengatakan sum, iaitulah bawang putih. Ada ulama mengatakan fum ni gandum. Gandum untuk buat roti. Ini khilaf ulama. Kebanyakan mengatakan bawang putih. Wa adasiha, kacang dal. Wa basaliha, dan bawang merah, bawang besar. Minta sayur, minta bawang, minta timun. Minta benda yang barang sangat
benda yang mutunya sangat rendah dibandingkan alman as-salwa yang Tuhan turunkan kepada mereka. Minta benda begini, betapa tak bersyukurnya kaum Bani Israel pernikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa, adakah kamu minta tukar dengan yang kurang mutunya daripada yang lebih baik? Tuhan beri padamu makanan yang lebih baik, meminta makanan yang kurang mutunya. Tuhan beri alman as-salwa, makanan yang lazat, makanan yang bertenaga, makanan yang berzat, yang menguatkan tenaga kamu nak berjalan. Minta sayur, minta bawang putih, minta cuma batang, minta bawang besar, bawang merah. Wahai Bani Israel, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu misran, pergi ke Misran, ke bandar. Misran, ada ulama qiraat membaca misran, ada bacaan ihbitu misra fa inna lakum, dengan tidak membaca dua baris. Kalau baca misran, mana-mana bandar. Kalau Misra, Mesir, balik ke Mesir pula, tempat Fir'aun. Dua-dua tu boleh berlaku. Kalau nak kerah, balik ke Mesir mula lah, kat Fir'aun tu. Tu dengan bahasa yang kasarnya. Ataupun pergi mana-mana bandar, boleh dibaca dengan dua bacaan. Ihbitu misra fa inna lakum, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergi ke bandar, bagi kamu apa yang meminta. Kalau mu nak tepung batang, nak sayur, nak kacang dal, nak bawang putih, nak bawang besar, bawang merah, pergi bandar. Pergi bandar. Fadribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Lalu dihukumkan ke atas mereka dengan kehinaan dan kepapaan. Allah Ta'ala balakan mereka dengan kehinaan dan kepapaan. Kehinaan dan kepapaan. Macam mana kehinaan? Tak ada negara. Dihalau. Lepas dihalau, tak ada negara. Sekarang ni bawa balik ke Israel semula. Itu tanda akhir zaman. Balik ke Israel pun untuk ke Palestin, namakan Israel untuk dikuburkan di situ di akhir zaman. Jumlah mereka pada hari ini 20 juta aja. Bukan ramah. Yahudi ni 20 juta seluruh dunia. 20 juta. Pasal apa orang Islam 1.3 bilion orang Islam tak orang nak lawan 20 juta? Dah kita orang Islam bodoh dah ikut Islam. Orang Islam dah ikut Islam, duk balas sama sendiri. Orang Yahudi 20 juta saja. Mereka dikukum Allah Ta'ala az-zillah, kehinaan, wal maskanah, dan kepapaan. Macam mana mereka papa? Menguasai bank dunia. Mereka kuasai bank dunia, mereka kuasai media, kuasai internet, kuasai Facebook, kuasai segala-galanya di bawah penguasaan mereka. Kumpulkan kekayaan. Macam mana papa? Papa tak puas semua. Tak puas semua. Boleh bilion, boleh triliun, boleh apa bilion pun tak puas. Dalam keadaan kepapaan semata. Tak puas hati. Tak puas hati dalam keadaan kepapaan. Kita saksikan kepapaan ni dalam keadaan yang berhajat semua. Boleh banyak mana pun tak puas, berhajat semua. Ini manusia yang tidak syukur. Yang tak syukur, berhajat semua. Ini seksa hidup atas dunia. Ada orang sikit dia boleh, tapi bersyukur bernikmat Allah Ta'ala. Bahagia dia. Bahagia. Tidur patah je. Tidur patah je, tidur atas perahu je. Mimpi makan sedap. Makan sedap. Tidur dalam istana, mimpinya kita rimah, nak lari pula. Allah seksanya. Ini dia. Ini. Kena faham. Sentiasa dalam kesusahan. Kaum Bani Israel az-zillah, kehinaan, wal maskanah, dan kepapaan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka ditimpa bencana kemerkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dzalika annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sebab mereka mengkufur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini sama ada mukjizat Allah. Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat-mukjizat.
Antaranya alman as-salwa yang turun dari langit. Mata air dua belah terpancar daripada batu. Macam-macam mukjizat Tuhan tunjuk pada mereka. Tongkat Nabi Musa, mukjizat yang hebat. Tunjuk hadapan mereka. Mereka tak beriman dengan sepenuhnya. Ataupun ayat-ayat dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada hukum hudud, ada hukum qisas. Mereka pindah hukum hudud, hukum qisas, buat hukum lain. Kenapa? Kerana orang kaya, orang besar, raja-raja, pemimpin mengerjakan maksiat. Mereka ubah hukum hudud, buat hukum lain. Kita orang Islam pun apa kurangnya tumpang juga, macam Yahudi juga. Buat hukum lain. Hukum semayang, hukum haji, hukum umrah je kuat. Hukum semayang, hukum haji, hukum umrah kuat pergi. Tapi hukum hudud, hukum kisah tak apa sungguh. Seolah-olah tak penting mana. Hukum mengharamkan riba tak penting mana. Ini mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haq. Dan mereka bunuh nabi-nabi. Nabi-nabi dibunuhnya dengan cara yang tidak sebenar. Apa salah nabi-nabi? Nabi-nabi mendakwahkan mereka, mengajak mereka kepada Islam. Termasuk ulama-ulama yang menyambung perjuangan Nabi, kalangan Bani Israel. Ramai yang dibunuh. Dibunuhnya nabi-nabi, dibunuhnya ulama-ulama. Ini negara Islam ada juga macam ni. Negara ini Bangladesh, bunuh ulama-ulama. Bangladesh, bunuh ulama-ulama. Ada lagi negeri lain, negeri Arab, yang bunuh ulama-ulama. Sebab kita tak dapat tangga bunuh lagi. Negeri Arab, di negeri-negeri benua India, bunuh ulama-ulama. Ini nabi-nabi dah tak ada. Orang Yahudi bunuh nabi-nabi dan bunuh ulama bighairil haq, dengan cara yang tidak sebenar. Padahal mereka membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Suruh ikut perintah Allah, tinggal larangan dia. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebab berlaku demikian ialah dengan sebab mereka itu derhaka melawan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Batas apa? Batas Allah Subhanahu wa taala. Ni dah orang ikut Islam dia kata melampau pula. Orang yang tegakkan Islam mereka kata melampau. Yang lawan Islam tak melampau. Allah Ta'ala menegahkan yang melampau ialah yang melampau, yang melanggar sempadan Allah Subhanahu wa taala. Halal dan haram, ini sempadan Allah Ta'ala. Dia langgarnya, dia lawannya. Ini yang melampau. Ini adalah antara perangai Bani Israel menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.